Kita akan lanjut proses terbaru dalam masa terdekat. Mudah-mudahan tak ada masalah kalau teknikal atau semua beres. By Julai kita dah boleh betul lah parah kan? By Julai kita mudah-mudahan tak ada masalah. Ya, tapi karena saya pun agak kecewa juga. Ini sama problem lah. So antara banyak-banyak kementerian itu yang banyak beri sakit ni adalah KPM. Data daripada EPU tau. KPM adalah kementerian tertinggi betul lah Farah. Banyak projek sakit seluruh negara. Kementerian Pendidikan sebab kementerian ini satu hal dia tak ada teknikal ramai. Betul Farah. Jadi ialah ramai ke ibu ramai apa mana tahu nak buat bangunan kan. Dia teknikal tu lari kerja KR. Adalah kita punya technical officer tapi very limited dengan KPM. This one of the problem kenapa lah. Kan agensi pelaksana untuk KPM sendiri pula. Mungkin kalau kita buat konsep apa dulu yang pernah kita buat ni. Yang dulu kita pernah buat kan? PMC ya? PMC betul. Mungkin. Tapi pun ada masalah juga lah. Kualiti apa semua kan. Tapi mungkin boleh kurang sikit 5%. Aduh, kita buat kualiti. Tapi itulah. Kita akan monitor reporti. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pelajar harian pada pagi ini. Anda bersama dengan saya Faiz Arif langsung daripada Park Yani di Batu Pahat Johor, yang mana hari ini kita kami siarkan secara langsung lawatan kerja Timbalan Menteri 2 Dato' Muhammad Alamin di SMK Surajaya, yang mana saya difahamkan sekolah ini sudah pun 7 tahun terbengkalai. Dan daripada tinjauan saya daripada sampai sini tadi, saya melihat kawasan ini, sekolahnya, infrastruktur ini sudah terbangun. Bangunan ini sudah cantik, tetapi tidak pasti mengapa terbengkalai, dan itu kami akan bawakan kepada anda sekejap lagi. Mungkin kami dapat bersama dengan Timbalan Menteri sekitar Timbalan Menteri Pendidikan 2 sebentar lagi untuk bertanyakan mengenai isu ini. Dan secara keseluruhan saya tengok sekolah ini sudah pun dilengkapi infrastruktur yang bagus. Sudah ada dewan, sudah ada padang, sudah ada seperti biasa kelengkapan sekolah yang lengkap. Tetapi sayangnya sekolah ini sudah pun terbengkalai hampir 7 tahun. Dan hari ini Timbalan Menteri Pendidikan 2 Dato' Muhammad Alamin tampil turun padang untuk meninjau perkembangan di sekolah SMK Surajaya ini. Jadi bersama-sama dengan Sinar Harian kita akan ikuti lawatan kerja yang Muhammad Timbalan Menteri untuk melihat projek SMK Surajaya ini. Berapa kapasiti dia kat sana? Sana sekarang ni lebih kurang dalam 1,200. Berapa? 1,200. Satu sesi ke dua sesi? Dua sesi. Dan sekarang ni kalau untuk anda melihat sesi perbincangan antara Timbalan Menteri Pendidikan 2 dan juga pihak daripada jabatan iaitu daripada Kementerian Pendidikan sendiri berbincang mengenai isu ini. Dan mungkin selepas ini kami akan dapatkan isu lebih lanjut bersama dengan Dato' Muhammad Alamin selaku Timbalan Menteri Pendidikan 2 untuk bertanyakan lanjut lah mengenai isu ini. Tapi apapun, teruskan bersama dengan kami kerana saya akan tunjuk bagaimana keadaan di SMK Surajaya ini. Apa lagi yang belum settle, Farah? Yang 3% tu apa? Okey, mari bersama kita nampaknya Timbalan Menteri Pendidikan 2 sudah mula
untuk mengatur langkah untuk meninjau kawasan ini. Jom bersama-sama dengan kita. Lek-lek semua dah cari air semua dah masuk. Dah ada banyak defect dah. So that's why defect tu kena find balik dia satu. Kita tengok balik. Terutama bila cerita dah balik dah cerita. Orang guys bila semua defect bila. Sini, sini. Saya ini. Dalam-dalam tu okey tak semua? Boleh masuk dalam. Ada yang buka. Okay, jom kita bersama dengan daripada Menteri untuk meninjau kawasan. Ini orang kata foyer lah macam mana contohnya sebab ini dah 7 tahun kan terbengkalai kawasan ni. Ada surau. Ha? Oh, tak ada surau. Tengok kawasan ni, ini tempat perhimpunan ni. Kosong. Sayang bangunan dah cantik. Ini kosong. Ini apa ini roller shutter? Ini apa ya? Koperasi. Koperasi. Oh, koperasi. Ini roller satu yang pernah hilang. Hilang. Dia belum pasang. Dah pasang kan? Tuh, dah. Lagi lama lagi banyak hilang barang ni. Kabel semua. Hilang. Ini pula kali ni kawasan Makmal. Lihat ceiling meja dah masuk. Macam kata projek sini dah infrastruktur dah ada tapi terbengkalai. So ini bersama dengan saya lah dan akan meninjau kawasan.
So, karena security sampai lantai. Di lantai. Kenapa lama aja? Tengok ceiling retak. Sayang sekali lah. Orang cantik sebenarnya. Tapi belum pandai kan. Apa isi? Meja tak masuk lagi. Ada yang nama tu. Ini juga saya percaya bilik darjah kosong. Bilik darjah yang bersembelum dimasuki meja dan kursi lah. Meja kena curi. Kalau yang atas masih ada sebab dia kecil. Meja kursi dia supply tu boleh bilang lagi masalah lagi ni. Sebab dia patutnya dah kunci. Boleh orang macam dekat sini nanti. Ini kerja saya special. Lagi lama kita tunggu, lagi banyak distract, lagi banyak kesalahan, lagi banyak pilihan. Satu kita punya pembersihan tak boleh masuk lagi. Macam mana cari kita kalau boleh lantik kita punya ni? Ad hoc punya bagian pembersihan boleh tak? Kalau dah ada kontraktor. Aku takutnya banyak yang tumbuh-tumbuhan yang merosakkan tumbuh dekat rumah dekat apa semua tu. Itu akan merosakkan semua. Saya bincang balik dengan kita kalau dia ikut kontrak dia boleh tak untuk diskon saya. Saya bincang balik. Yang harga asal berapa? 31 ya. Oh, 31. Masa. 1 juta. Dan yang sudah rilis 25. Dan ini dalam baki 1.3 juta lagi. Oh, 1.3 juta ya? Dah 28 rilis? Ya ke? Semasa 31 baki kontrak 1.3 juta. Itu ni dia agak lah. Sebab kalau ikut dia nak kena bagi balik ni, memang kos dia memang akan lebih meningkat lah. Daripada 1.3 ni tak cukup. Yang kena nosi kat. Nosi ya? Harga semasa? Tapi dah buat semua. Kalau ini kita nak tapi defect tu lah. Bukan bahan-bahan juga nak ganti tu. Kalau just nak supply barang-barang furniture, I think okey lah. Elektrikal tu yang susah sikit sebab dia kena nampak asal kabel dah di sabotaj ataupun curi kan. Dan kena baru, kena naik balik lah. Risau okey lah. Piping dah okey semua. Piping apa dah ada tu. Tak ada uji lagi. Memang dah ada tak balik. Kalau yang ada pilih. Ini pun mungkin boleh sambung lah kat Hidayah. Jadi dia jadi apa kontrak. Ini semua dah pasal dah hilang. Ini juga.
Resmi dan penyaluran. Ya. Media okey? Apa khabar? Boleh Datuk, di situ. Boleh Datuk. Yelah, Datuk dari Cimanis lagi dia cover Datuk. Oh, kau kerja apa lagi ni? Ini Datuk kena bagi penyelesaian tau, tiba. Tiba bagi. Boleh. Farah. SMK apa namanya? Ha? Suryajaya Batu Pahat. Pariani Batu Pahat. Pariani Batu Pahat. Suryajaya SMK. Ya. Okey, boleh Sikit-sikit tanya saya, jangan banyak-banyak. Ya. Datuk mungkin boleh cerita lah apa jadi pada projek ni terbengkalai. Katanya dah bina start 2013 kan, dah lama dah. 2013 dan tarikh asal tarikh siap ialah pada 2015. Okey. Dan ini adalah projek di mana agensi pelaksananya adalah KPM sendiri dan penyeliaan semua daripada KPM dan juga konsultan yang dilakukan oleh KPM. Jadi ini adalah sebahagian daripada projek sakit. Jadi kita kategorikan sebagai projek sakit dan saya turun hari ini adalah atas rintihan aduan para pimpinan masyarakat dan juga para penduduk di kawasan Parit Yani ini, kerana mereka nak sangat dahagakan sekolah baru di kawasan ini oleh kerana sekolah terdekat adalah di Yongpeng, lebih 8 km. So agak jauh untuk anak-anak kita untuk sedang berulang alik ke sana. Jadi kalaulah ada sekolah yang dekat sini akan memudahkan. Jadi kepadatan di Yongpeng itu juga akan selesai. Kerana di Yongpeng itu 2 sesi persekolahannya. Jadi kalau ada mungkin kita buat 1 sesi saja. Jadi saya telah berbincang dengan pegawai bagi pembangunan JPN Negeri Johor dan meminta kepada beliau untuk berbincang dan cari jalan, cara penyelesaian, dan kita akan lihat masalah ini sebagai satu masalah yang special. We treat this as special case yang saya minta kepada JPN untuk bincang dan angkat ke kementerian secepat mungkin. Dan saya sendiri akan berbincang dengan Yang Berhormat Menteri dan juga KSU cara macam mana kita mempercepatkan pelantikan kontraktor baru. Dan untuk makluman, kontraktor lama telah pun ditamatkan kontrak mereka dan KPM akan melantik satu lagi kontraktor yang baru, kontraktor penyelamat. Betul tak Farah? Istilah kontraktor penyelamat. Jadi progres pembinaan sekolah ini sudah 97% siap. Hanya ada 3% sahaja lagi. Jadi tak banyak. Jadi saya agak sedikit terkilan dan agak kecewa kenapa ini boleh berlaku. Dan kita minta nanti kepada para pegawai yang terlibat supaya melihat perkara sebagai perkara yang special. Cari jalan yang special dan kita mahu ianya dapat diselesaikan secepat mungkin. Kalau boleh kita akan buka tender pada tahun ini juga, itu harapan saya. Kerana ini adalah masalah masyarakat dan harus kita melihat rintihan mereka ini harus kita dengar. Jadi insya-Allah kerajaan keluarga Malaysia ini kerajaan yang amat prihatin, kerajaan yang amat bertanggungjawab untuk melihat semua keperluan rakyat itu harus kita dahulukan. Jadi itu sajalah. Datuk, dari segi kementerian berapa banyak rekod yang terkini mengesan projek-projek sekolah yang macam ni masih terbengkalai buat masa ini? Baru-baru ini EPU telah melakukan satu kenyataan dan data KPM antara kementerian yang tertinggi mempunyai projek sakit. Jadi saya tidak ada datanya, tetapi saya ingat setahu saya memang banyaklah di seluruh negara, bukan saja di Johor. Tapi di Sabah Sarawak juga ada beberapa projek yang sakit, yang tak siap. Jadi itu sebabnya kita meminta satu penyelesaian yang agak tuntas, penyelesaian yang agak special untuk kita melihat perkara jangan lagi
ianya akan bertambah-tambah projek sakit ini. Kerana stakeholders kita, para pelajar kita, masyarakat kita itu mengharapkan yang terbaik daripada kerajaan. Jadi kita faham KPM ini bukanlah kementerian teknikal, tetapi kementerian lain mungkin boleh membantu dan KPM boleh mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah seumpama ini. Dari segi kementerian, ketegasan daripada kementerian macam mana nak menyelesaikan dengan masalah dengan cepat? Kita akan berbincang dengan beberapa pegawai teknikal di peringkat kementerian, dan kita akan dengar apakah pandangan mereka. Kalau boleh, kita akan libatkan mana-mana kementerian teknikal yang lain lebih banyak projek-projek kementerian ini, atau kita akan memperkenalkan suatu pendekatan yang baru. Kalaupun agensi pelaksana KPM sendiri tadi menggunakan pendekatan yang baru yang lebih terjamin dari segi kualiti dan juga delivery-nya sesuatu projek itu, insyaAllah. Kenapa projek ni tak siap dan kontraktor itu ditamatkan perkhidmatan? Bila Datuk ditamatkan tu? Bila Farah ditamatkan, Farah? Disember 2020 telah ditamatkan kontrak syarikat ini. Dan kita difahamkan kontrak ini mempunyai masalah dari segi performance tak begitu memuaskan. Jadi oleh sebab itu terlalu banyak kelewatan. Jadi kementerian mengambil keputusan untuk menamatkan kontrak. Jadi lagi lama masalah ini berlarutan, lagi banyak masalah-masalah yang akan timbul. Bayangkan pada hari ini banyak defects yang telah pun kita kenal pasti. Jadi kalau lagi lama masalah ini tak selesai, projek ini tak selesai, lagi banyak defects, lagi banyak masalah yang akan timbul. Jadi kita tak nak berlaku secara berpanjangan. Jadi insyaAllah saya akan berbincang dengan KPM nanti, dengan KSU, dengan TKS Pembangunan. Kita akan cari jalan bagaimana untuk mempercepatkan. Tapi harapan saya nak juga kalau boleh kita akan buat dalam tahun ini juga. Kita selesaikan masalah rakyat. We cannot afford to prolong this issue. Dan ini masalah rakyat. Kita peruntukan khas ke Datuk untuk projek ini diselesaikan? Soal peruntukan itu bukan isunya. Kita memang ada peruntukan. Okay? Dalam kontrak ini sendiri masih lagi ada wang yang belum kita bayar. Cuma sekarang kita memerlukan taksiran yang baru berdasarkan kos semasa projek. Dan itu bukan isunya. Saya ingat kerajaan mempunyai cukup wang untuk menyelesaikan masalah ini. Projek ini patut siap bila Datuk sebenarnya? 2015 sudah lama. Jadi itu saya katakan tadi bahawa sedikit terkilang lah dan kecewa. Jadi kenapa kontraktor yang diberi tanggungjawab itu agak cuai. Dan saya juga ambil kesempatan itu mengingatkan kepada mana-mana kontraktor yang telah pun diberi kontrak oleh KPM, oleh mana-mana agensi pelaksana JKR umpamanya, kalau boleh laksanakan secara bertanggungjawab. Kita pentingkan kepentingan rakyat. Jadi tempoh 2015 tu ada tak terima aduan berkenaan perkara ini, Datuk? Memang masalah ini sudah timbul 2015. Kita sentiasa bagi masa pelanjutan, extension of time. Dah berapa kali kita bagi kepada kontraktor, tapi masih gagal untuk melaksanakan. Itu memang SOP kita lah. Kalau kontraktor mohon, kita akan bagi AOT. Tapi tak sepanjang masa kita boleh bagi. Terlalu lama. So kita telah ambil keputusan untuk menamatkan kontrak syarikat yang lama. Agak-agak tu orang Marian ni mesti nak tahu bila agak sekolah yang boleh guna. Saya harapan saya kalau tahun ini kita akan buka tender. Okey, saya nak dan saya akan berbincang tahun ini juga kita akan mulakan projek ini dan kita siapkan proses tender ini. Datuk, kita akan cari jalan. Datuk, ketika PRN Johor ini pasti akan ada kata ini adalah gula-gula untuk pilihan raya. Bagaimana Datuk boleh kata? Bukan soal gula-gula, tapi ini soal isu rakyat. Isu rakyat. Jadi kita bekerja sepanjang masa, bukan hanya apabila tibanya PRN. Dan saya sendiri kalau you all lihat, saya akan turun sepanjang masa ke seluruh negara untuk melihat sendiri tentang permasalahan sekolah-sekolah ataupun mana-mana institusi di bawah KPM ini. Memang banyak isu-isu kita akan turun dan lihat sendiri. Ini adalah salah satu daripada masalah rakyat yang sudah begitu lama lah. Jadi saya turun sini bukan kerana gula-gula pilihan rakyat, tetapi ini tanggungjawab kita. Kita ingin melihat isu itu sendirilah. Datuk, satu lagi follow up story boleh Datuk? Baru-baru ni ada cikgu-cikgu daripada Iktisas ni hantar memorandum ke Putrajaya. Katanya diorang ni daripada tim dah tawaran untuk tawaran cikgu one off tu, tapi telah digagalkan kerana masalah teknikal.
Boleh Datuk komen sikit mengenai perkara itu? Saya telah berbincang dengan pengurus SPP baru-baru ini tentang isu-isu yang berbangkit tentang pengambilan guru one-off, dan kita akui bahawa masih banyak sistem pendekatan yang perlu kita perbaiki, dan saya juga telah meminta kepada SPP untuk melihat cara macam mana untuk kita memperbaiki cara pengambilan guru ini. Jadi yang Bapak Menteri juga sentiasa mengharapkan cara yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Ini bukanlah program yang pertama dan terakhir. Saya percaya ada lagi program seumpama ini akan kita teruskan, dan pada masa itu kita akan perbaiki mana-mana kelemahan yang telah berlaku sebelum ini. Tapi mereka mendakwa ada ketidaktelusan dalam pengambilan guru. Itu saya tak pasti, tapi itulah semua sistem itu memang kita perlu perbaiki kalau ada kelemahan. Okey, terima kasih.